Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan tentang pemikiran tokoh Hasan al-Banna dan kesannya terhadap politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Kistina binti Azwan Khairi. Nombor matrik 1202762. Hari ini saya akan membentangkan bab 1, iaitu latar belakang kajian, masalah kajian, objektif kajian dan juga skop kajian. 1.1. Latar belakang kajian. Hasan al-Banna dilahirkan di Mahmudiyah, Mesir pada tahun 1906 Masihi. Beliau merupakan pengasas bagi gerakan Islam terkenal di Mesir, iaitu Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau sangat terkenal dengan kepimpinan beliau yang amat hebat dan juga berpengaruh. Bermula dengan minat beliau terhadap gerakan dakwah dan Islam sejak dari kecil lagi, gerakan yang diasaskan oleh beliau berjaya sehingga ke bidang politik. Beliau meninggal dunia akibat dibunuh. 1.2. Masalah kajian. Dalam era modernisasi kini, semakin ramai yang tidak mengambil berat tentang sumbangan dan pengorbanan tokoh-tokoh falsafah zaman dahulu, di mana kesannya mungkin masih kekal sehingga sekarang. Hal ini kerana mereka tidak didedahkan dengan maklumat tentang sejarah dahulu dan tidak diberi penekanan terhadap kepentingan mengetahui tentang sumbangan-sumbangan tokoh falsafah itu sendiri terhadap kehidupan zaman sekarang. Berdasarkan permasalahan ini, jelaslah betapa pentingnya kajian tentang Hasan al-Banna sebagai salah seorang tokoh falsafah yang hebat dan disegani pada zaman beliau. Melalui kajian ini, pengkaji ingin mengkaji tentang latar belakang, pemikiran dan pentadbiran beliau. 1.3. Objektif kajian. Terdapat 3 objektif yang ingin dikaji melalui kajian ini. Yang pertama, mengkaji latar belakang Hasan al-Banna. Yang kedua, menerangkan pemikiran Hasan al-Banna. Dan yang ketiga, menjelaskan dasar politik Islam dalam pentadbiran Hasan al-Banna. 1.4. Skop kajian. Pengkaji mengenalkan tokoh Hasan al-Banna melalui kajian ini. Sumbangan beliau amat banyak terhadap agama beliau dan ini membuktikan bahawa pemikiran beliau sangat hebat. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan objektif yang dinyatakan, iaitu dengan mengkaji latar belakang Hasan al-Banna, menerangkan pemikiran beliau dan menjelaskan dasar politik Islam dalam pentadbiran Hasan al-Banna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Hakim bin Muhammad Faisal dan nombor matrik saya adalah 1202765. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian dan juga kajian literatur. Metodologi kajian. Beberapa kaedah kajian yang telah digunakan sepanjang proses kajian ini. Kaedah yang dijalankan adalah untuk memastikan maklumat yang diperoleh itu benar dan tepat. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah menggunakan kaedah kualitatif dan menggunakan rujukan perpustakaan. Pengkaji menggunakan rujukan perpustakaan untuk mendapatkan maklumat dan data daripada Perpustakaan Awam Seri Iskandar Perak dan Perpustakaan Awam Kampung Gajah. Kajian literatur. Pemerintahan Hasan al-Banna dalam politik. Menurut Rosmala Dewi 2015, pemikiran Hasan al-Banna yang berkaitan dengan politik dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu reformasi sosial dengan asas akidah, tiada pemisahan antara agama dan negara serta meletakkan syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Perjuangan Hasan al-Banna terhadap Palestin. Menurut Cook dan juga Stephen A. 2011, Pergerakan Ikhwanul Muslimin telah menghantar aktivis ke beberapa buah masjid untuk memberitahu dan menjelaskan kepada umat Islam mengenai kekejaman yang dilakukan oleh British terhadap penduduk Palestin. Pada tahun 1936 juga, Ikhwanul Muslimin telah menyebarkan hampir 10,000 salinan buku al-Banna yang bertajuk Api dan Kemusnahan Palestin, yang memuatkan dokumen pelbagai jenayah yang dilakukan oleh British kepada umat Islam di Palestin. Assalamualaikum, saya Nur Sarah Hanisa Maulana Ahmad Usaini, nombor matrik 1202763, akan menerangkan biografi tokoh Imam Asyahid Hasan al-Banna. Nama diberi Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad al-Banna
atau dikenali sebagai Hasan al-Banna. Dilahirkan pada 14 Oktober 1906 Masihi di Kampung Al-Mahmudiyah di wilayah Buhairah yang terletak lebih kurang 90 batu dari bandar Kahirah, Mesir. Nama bapa beliau adalah Syekh Ahmad bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Banna Al-Sa'ati. Al-Sa'ati merupakan gelaran kepada bapanya yang memiliki sebuah kedai jam yang terkenal di kampung mereka. Bapa beliau merupakan seorang ulama, imam, guru dan pengarang kitab hadis dan fiqh perdagangan Islam dan merupakan lulusan dari Universiti Al-Azhar Mesir. Latar belakang pendidikan. Pendidikan awal Hasan al-Banna bermula di Madrasah Al-Rashad Al-Diniyah yang dikelolakan oleh Syekh Muhammad Zahran. Seterusnya, beliau menyambung pendidikan di Madrasah Al-Muallimin Al-Awwaliyat yang merupakan sekolah guru pertama di Damanhur. Selepas itu, Hasan al-Banna meneruskan pendidikan di Dar al-Ulum Kahirah. Di sana, beliau mempelajari ilmu pendidikan, falsafah, psikologi dan mantik. Pada tahun 1927, Hasan al-Banna telah menamatkan pendidikan di Dar al-Ulum dalam usia 21 tahun. Kemudian, beliau dilantik sebagai guru bahasa Arab di sebuah sekolah rendah di Bandar Islamiyah dan berkhidmat selama 19 tahun sebelum meletakkan jawatan pada tahun 1946 untuk bergiat sepenuhnya dalam gerakan Ikhwanul Muslim. Sumbangan Hasan al-Banna dalam bidang dakwah Islamiyah adalah beliau berjaya mengembalikan masyarakat Mesir kepada landasan Islam semula. Beliau menjalankan dakwah dan ceramah bermula di sebuah kedai kopi, seterusnya disebarkan di masjid untuk menyeru umat Islam Mesir supaya kembali kepada kehidupan Islam. Selain itu, beliau menubuhkan organisasi Ikhwanul Muslimin pada Mac 1928 sebagai perjuangannya. Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinannya mendirikan masjid, sekolah pengajian Al-Quran dan As-Sunnah untuk pembaharuan pemikiran masyarakat Islam Mesir. Seterusnya, membawa kaedah pembaharuan terhadap dakwah berlandaskan pegangan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan dua sumber utama bagi umat Islam dalam akidah, syariah dan akhlak. Hasil karya Imam Hasan al-Banna ialah Mazakirah Ad-Da'wah wa Ad-Dayah. Adalah hasil karyanya yang terulung dan terbahagi kepada dua bahagian. Pertama mengenai kehidupan peribadi dan yang kedua mengenai kegiatan Ikhwanul Muslimin. Seterusnya Ar-Rasail Al-Imam Ash-Shahid yang merupakan himpunan risalah yang disusun di sepanjang hayat beliau. Antaranya buku syarahan Imam Hasan al-Banna, Maqalat Hasan al-Banna dan Al-Ma'thurat. Saya Hamadah An-Na'imah binti Sumudi, nombor matrik 1202761, akan membentangkan objektif kedua bagi tugasan kumpulan kami, iaitu pemikiran Hasan al-Banna dalam politik Islam. Terlebih dahulu saya akan membentangkan tentang konsep politik Islam. Definisi bagi politik dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Politik adalah ilmu yang bukan cara pemerintahan, ilmu siasah atau ilmu kenegaraan. Malah politik adalah pengetahuan setiap rakyat negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi. Politik secara etimologis pula dalam bahasa daripada bahasa Belanda iaitu politik dan bahasa Inggeris politics, di mana kedua-duanya membawa maksud kepada apa-apa yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Dan kedua-dua ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu politika. Politika ini membawa dua maksud, itu yang pertama politis, kewarganegaraan, dan polis, negara kota. Kemudian definisi politik Islam dalam kitab Al-Muhit telah menyimpulkan bahawa politik Islam ini adalah segala suatu pengurusan yang melibatkan seluruh umat Islam. Kemudian kita
kita lihat kepada tujuan pembentukan politik Islam. Jika kita mengimbas kembali kepada sejarah pemerintahan Islam, Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak melibatkan dalam pemikiran politik. Pemikiran politik Islam ini terwujudnya disebabkan oleh masalah etika politik, falsafah politik agama, hukum hakam dan tata cara kenegaraan. Tujuan politik ini adalah untuk membangunkan sesebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan Islam. Akan tetapi tujuan utama terwujudnya politik Islam ini adalah untuk menegakkan sebuah negara Islam, supaya dengan adanya adil yang telah ditimbulkan dalam pemerintahan Islam, maka seluruh manusia akan melakukan urusan mereka dengan berlandaskan ajaran Islam. Seterusnya adalah panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh para fuqaha dengan yang bertujuan dalam politik Islam, iaitu memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati, melaksanakan proses pengadilan dan menyelesaikan perselisihan yang berlaku, menjaga keamanan daerah-daerah Islam, melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak, dan serta membataskan pelbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan daripada pihak luar. Seterusnya adalah mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan wakaf dan sedekah, serta mengatur anggaran belanjawan untuk mengelakkan berlaku pemborosan. Dan seterusnya adalah untuk panduan ini adalah mengangkat pegawai-pegawai yang amanah bagi mengawal keselamatan dan mengatur hal ehwal pentadbiran negara. Seterusnya adalah pemikiran Hasan al-Banna dalam politik Islam. Sebagaimana yang kita tahu di dalam latar belakang beliau, Hasan al-Banna merupakan salah seorang tokoh ulama yang terkenal di Mesir. Malah beliau pernah mencalonkan diri dalam menganggotai parlimen dengan bertujuan untuk menyebarkan dakwah. Pada pemerintahan dahulu, peradaban Mesir jauh perkembangan kemajuannya berbanding dengan peradaban di tempat lain. Maka dengan pemerintahan Hasan al-Banna telah berlaku beberapa perkembangan berdasarkan isu-isu semasa yang bertujuan untuk memajukan Mesir pada ketika itu dengan berlandaskan syariat Islam. Maka terdapat 3 bahagian pemikiran Hasan al-Banna yang berkaitan dengan politik. Itu yang pertama adalah reformasi sosial dengan asas akidah. Yang kedua adalah tiada pemisahan antara agama dan negara serta meletakkan syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Seterusnya adalah penglibatan pemikiran politik Hasan al-Banna terhadap isu Palestin. Isu Palestin ini merupakan isu yang pertama yang melibatkan gerakan Ikhwanul Muslimin setelah beberapa tahun ditubuhkan. Gerakan ini telah membincangkan tentang kepentingan Palestin dalam konteks Islam terhadap aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Hal ini kerana berlakunya pelibatan Barat di Palestin. Jadi pada Disember 1932, Hasan al-Banna telah menghantarkan kertas kerja kepada Kongres Islam yang membincangkan beberapa isu di Palestin, iaitu isu yang melibatkan pendudukan Yahudi, bantuan ekonomi, pendidikan agama dan perlindungan tanah suci. Dan kertas kerja itu telah dihantar melalui Mufti Haj al-Amin al-Husaini.
Jadi terdapat beberapa cara Hassan al-Banna dan gerakan Ikhwanul Muslimin melibatkan diri untuk membela Palestin. Pada 1931 telah ditubuhkan tabung Jerusalem dengan bertujuan untuk mengutip dana dan sumbangan dan akan disalurkan kepada para pejuang di Palestin. Dan pada 1936, Jawatan Kuasa Bantuan Palestin telah ditubuhkan bertujuan untuk mengadakan propaganda secara besar-besaran dan mengadakan demokrasi anti-British. Dan Hassan al-Banna telah mengutuskan surat bantahan kepada duta British untuk menghentikan kemasukan Yahudi dan penubuhan negara Israel pada ketika itu. Dan sehinggakan Hassan al-Banna telah memberi amaran kepada Yahudi untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Dan pada tahun 1938, isu ini telah diusulkan dalam persidangan antarabangsa yang dihadiri oleh Kongres Mesir, Iraq, Syria, Lebanon dan Sudan. Dan demokrasi untuk menentang pertubuhan negara Israel juga telah diadakan pada ketika itu. Menurut Hassan al-Banna, Barat mempunyai matlamat tersendiri dan memiliki pengetahuan dan ketinggian ilmu serta teknologi yang boleh membawa kehancuran kepada ilmuwan. Jadi dengan adanya tindakan Hassan al-Banna tersebut, ia dapat membantu ajaran Islam terus maju dan tidak mudah untuk dijatuhkan oleh pihak Yahudi. Saya Afifah akan meneruskan objektif 3 iaitu dasar politik Islam dalam pentadbiran Hassan al-Banna. Maksud politik Islam dari segi bahasa ialah siasah iaitu politik yang berasal dari kata sasa yasusu siasatan yang membawa maksud mengurus kepentingan seseorang. Perkataan siasatan menurut bahasa adalah pemeliharaan atau pengurusan, manakala maksud sistem politik Islam ialah hukum atau perspektif Islam yang berkaitan dengan cara bagaimana urusan rakyat diatur dengan menggunakan hukum Islam kerana politik itu sendiri dari perspektif Islam ialah mengurus urusan umat dengan menggunakan hukum Islam baik di dalam ataupun luar negara. Secara umumnya, pendekatan dakwah dan penubuhan Jamaah Ikhwanul Muslimin merupakan dasar pentadbiran Hassan al-Banna. Usaha dakwah yang dijalankan Hassan al-Banna merupakan gerakan secara individu sejak kecil lagi. Kemudian digerakkan secara besar-besaran dengan penubuhan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan dakwah. Okey, seterusnya terdapat beberapa prinsip yang dipegang oleh Hassan al-Banna dalam berdakwah. Antaranya yang pertama ialah perpaduan umat. Hassan al-Banna menganggap matlamat utama yang penting untuk berdakwah ialah perpaduan. Hassan al-Banna menasihati setiap individu agar janganlah anda tidak bersetuju untuk bersatu kerana anda akan gagal dan hilang pedoman tanpanya. Okey, yang kedua, mempersetujui perkara-perkara asas. Di mana setiap manusia yang mengucap 2 kalimah syahadah perlu diterima sebagai saudara dan sebahagian daripada kumpulan Islam. Okey, yang ketiga, mengetahui cara yang betul dan adil dalam mencari kebenaran. Seperti membuat andaian bahawa mungkin diri sendiri yang salah dan bukan saudara Islam kita. Okey, yang keempat, mengelak dari berlakunya perdebatan. Di mana menganggap diri sentiasa benar dan menjatuhkan orang lain. Okey, yang kelima, menganggap terdapat pelbagai jawapan yang betul. Okey, merujuk kepada kisah Rasulullah yang memberitahu sahabat supaya menunaikan solat fardu asar di perkampungan Bani Quraizah. Bagaimanapun, ada yang solat apabila masuk waktu dan ada juga solat apabila mereka sampai di perkampungan tersebut walaupun dah senja. Kemudian baginda memuji dua-dua golongan tersebut. Okey,
Yang keenam, sentiasa mengingatkan umat Islam betapa bahayanya musuh-musuh luar yang datang tanpa melihat perbezaan antara orang Islam atau pandangan yang berbeza atau negara yang berlainan. Musuh menganggap umat Islam ni sebagai musuh mereka dan negara sebagai hadiah untuk menguasai sumber. Jadi Hassan al-Banna amat menekankan perpaduan daripada berlakunya pencerobohan. Daripada perspektif yang berbeza, dakwah Ikhwanul Muslimin terus membuktikan kewujudan, keberkesanan dan daya tarikan penyokong dan pengikut di tengah-tengah Mesir. Dakwah Hassan al-Banna dalam jemaah Ikhwanul Muslimin berdasarkan beberapa prinsip. Antaranya yang pertama, meningkatkan kesedaran tanggungjawab dan membina pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam merupakan kewajipan syariah dan keperluan umat manusia. Menjadi satu kewajipan membentuk pemerintahan Islam kerana Allah mewajibkan rakyat dan pemerintah supaya kembali kepada hukumnya dan hukum Rasulnya dalam setiap urusan. Yang kedua, prinsip amal merupakan prinsip keikhlasan dan kefahaman di mana terdapat beberapa prinsip yang perlu direalisasikan. Antaranya, memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, membentuk rumah tangga Muslim. Yang ketiga, memberi peringatan kepada umat Islam supaya berusaha mencapai kemerdekaan. Seterusnya, mengembalikan kewibawaan di seluruh dunia serta membimbing dunia. Prinsip amal ni merupakan satu langkah ideologi dakwah Ikhwanul Muslimin. Seterusnya yang ketiga, jihad. Jihad merupakan kewajipan bagi umat Islam sehingga hari kiamat. Susunan jihad dalam dakwah Ikhwanul Muslimin, yang pertama ialah melawan dalam hati. Yang kedua, jihad melalui lisan, tulisan, tangan dan bercakap benar atau erti kata lainnya tegas di hadapan musuh. Sedangkan susunan jihad yang paling tinggi ialah berperang di jalan Allah. Yang keempat, bersiap sedia mengorbankan nyawa, harta, waktu bagi mencapai sesuatu kejayaan dalam kehidupan. Yang kelima, sentiasa berpegang teguh dalam perjuangan meskipun dah bertahun-tahun dalam perjuangan sehingga menang ataupun mati syahid. Yang terakhir, saling percaya merupakan prinsip yang sangat penting dalam Ikhwanul Muslimin antara pemimpin dan tentera. Maka kekuatan barisan tu dapat dilihat dalam jemaah Islam. Apa yang saya dapat simpulkan daripada tajuk ini ialah Hassan al-Banna merupakan salah seorang tokoh Islam yang sangat terkenal. Beliau telah menubuhkan satu gerakan Islam yang merupakan satu lembaga dakwah yang merangkumi semua aspek. Beliau juga berpendapat bahawa memperbaiki keadaan umat Islam pada zaman sekarang itu adalah sangat perlu dan hal itu telah terbukti melalui perjuangannya yang panjang daripada dulu hingga ke masa kini dan disambung oleh para pendakwah yang lain. Oleh itu, para pendakwah maupun pelajar hendaklah membentuk satu pergerakan untuk sentiasa memberi sumbangan positif untuk kemajuan kehidupan agama, sosial dan negara. Selain itu, dapat menghidupkan kembali semangat pendakwah untuk terus berjuang dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Sekian, terima kasih.